Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, minggu ni cikgu terpaksa buat kelas secara offline. Okey, memandangkan masih lagi ada masalah internet. Okey, kalau hari Isnin lepas cikgu tak dapat nak sediakan rakaman macam ni sebab internet tiba-tiba putus. Cikgu tak dapat nak buat rakaman, tak sempat. Okey. So untuk hari ni cikgu sempat buat. So, kamu tengoklah rakaman cikgu. Pengajaran untuk habiskan bab 6.2 ni lah. Okey, saya akan sambung pengajaran. Okey, kalau hari Isnin lepas saya dah bagi YouTube yang penerangan cikgu Fakri tentang bagaimana nak melukis graf sinus, kosinus dan juga tangent. Okey, saya ulang sikit apa benda yang cikgu tu dah cakap. Okey, kalau graf sinus, okey, dia akan berbentuk S. Okey, bentuknya adalah bentuk S. Okey, nilai maksimum dia 1, nilai minimum dia pun 1. Okey, 1 bila X 90 dan juga 270. Okey, bila dia memintas paksi X, kalau tengoknya meminta paksi X ni. Okey, nilainya adalah kosong, iaitu 0, 180 dan 360 tu sin X, sin dia adalah kosong, X dia adalah kosong lah. Okey, bila dia minta pada paksi Y yang ini, dia minta paksi Y, dia minta paksi X, so Y sama dengan kosong. Okey, ini adalah ciri-ciri graf sinus. Okey, kita tengok pula graf kosinus. Graf kosinus bentuk dia adalah bentuk U. Okey, dia akan bermula dengan cos kosong adalah 1. Okey, bila cos kosong, Y-nya adalah 1. Okey, graf kosinus juga mempunyai nilai maksimum 1 dan juga nilai minimum dia negatif 1. Ini adalah bentuk arm bentuk arm untuk graf fungsi sinus, kosinus dengan tangent lah. Okey, mana nilai maksimum 1, nilai minimum negatif 1. Okey, dia maksimum 1 bila X sama dengan kosong. Okey, dan nilai dia negatif 1 apabila X sama dengan 180. Okey, ciri lagi dia memintas paksi X pada X sama dengan 90 dan juga 270. Kalau tengok dia potong sini ni, nilai X ni adalah kosong lah. Nilai Y ni adalah kosong. Okey, apabila memintas paksi Y, okey, nilai paksi Y yang inilah. Maksudnya nilai Y nya adalah 1. Okey, itu adalah ciri graf kosinus. Kita tengok pula graf tangent. Okey, graf tangent. Okey, kalau kita tengok nilai maksimum dia adalah infinity dan juga nilai minimum dia adalah infinity. Negatif infinity. Kita tak ada nilai minimum, kita tak ada nilai maksimum. Tak ada. Okey, sebab nilainya tak tahu sampai bila dia akan berhenti. Panjangnya ke atas, ke bawah je. Okey, tapi bila dia meminta paksi X, okey, bila X sama dengan kosong, X 180 darjah dan juga 360 darjah, nilai Y-nya adalah kosong. Okey. Jadi bila nilai tan dia 90 dan 270, dia tidak tertakrif. Okey, kita boleh letakkan apa ni? Okey, biasanya kalau graf tangent dia ada garis putus-putus dekat 90 darjah. Dengan 270 darjah ni ada garis putus-putus. Okey, beza graf tangent dengan graf sinus dengan kosinus. Okey, graf tangent akan ada garisan yang menyentuh 90 darjah ataupun 270 darjah tak akan ada garisan yang menyentuh dia. Okey, kalau graf sinus dengan kosinus ada. Okey, ini yang dah belajar dah sebelum ni. Okey, latihan saya suruh buat. Okey, graf sepatutnya macam ni lah. Okey, graf jawapan yang sinus tadi sepatutnya bentuk U dan graf tangent sepatutnya macam ni lah kamu lukis. Okey, saya cuma nak bincangkan jawapan untuk yang soalan nombor 2. Okey. Soalan nombor 2 ini, okey, untuk graf Y sama dengan sin X, nilai maksimum dia 1, nilai minimum dia negatif 1.
Okey, pitasan X dia ialah pada X sama dengan 0, 180 dan juga 360. Okey, pitasan Y pula bila dia memotong paksi Y, dia adalah 0. Okey, amplitude dia 1, skala ni adalah tempoh dia adalah 1. Okey, ini basic basic dia tempoh dia 1 lah. Okey, kalau cos X pun cos X pun nilai maksimum 1, nilai minimum negatif 1. Okey, bila dia memotong paksi X, nilai X tu adalah 90 darjah dan juga 270 darjah. Okey, dia ni pitasan Y pula pada nilainya Y itu adalah 1. Okey, pitasan Y dia adalah 1, amplitude dia pun 1, skala dia ataupun tempoh dia pun adalah 1. Untuk tangent X, nilai maksimum infinity, nilai minimum pun infinity, negatif infinity sepatutnya. Okey, sebenarnya tak ada maklumat lah. Kita tak tahu, tiada lah. Kita boleh anggap tiada. Okey, dia memotong paksi X pada X sama dengan 0, pada X sama dengan 180, okey, dan juga pada X 360 darjah. Okey, pitasan Y dia pula adalah bernilai 0 lah. Okey, amplitude tangent tiada amplitude. Ya, tangent tak ada amplitude dan tempoh dia adalah 1 lah. Okey, untuk tangent mestinya sampai 180 je kita ambil. Okey, ini adalah jawapan untuk dalam buku kerja tu lah. Okey, so hari ni kita akan sambung pelajaran seterusnya. Okey, kita akan sambung apakah kesan perubahan pemalar A, B dan C bagi graf fungsi trigonometri Y sama dengan A sin BX tambah C, Y A cos BX tambah C dan Y A tan BX tambah C. Okey, ini adalah fungsi trigonometri. Okey, kita tengok raja di bawah menunjukkan ciri-ciri fungsi berkala iaitu tempoh dan amplitude. Kalau awak tengok ini adalah bentuk, ini contoh adalah bentuk graf sinus. Okey, graf sinus yang berulang-ulang lah. Okey, amplitude adalah daripada garis keseimbangan ni, paksi ni garis keseimbangan dengan nilai maksimum ataupun garis keseimbangan dengan nilai minimum tu kita panggilnya ini adalah amplitude. Okey, cara lain kita nak cari amplitude ialah kita cari guna rumus ni. Nilai maksimum tolak nilai minimum bagi 2. Okey, tempoh. Okey, kalau kamu tengok tempoh ialah selang satu kitaran lengkap. Okey, kalau kamu tengok tempoh inilah jarak sini ke sini ni, ini adalah lengkap lah. Satu kitaran lengkap daripada 0 hingga 360 darjah untuk graf sinus. Okey, fungsi trigonometri ialah fungsi berkala. Graf fungsi trigonometri berulang bagi setiap selang tertentu. Okey, misalnya graf fungsi sinus berulang bagi setiap 360 darjah. Kita boleh mengatakan Y sama dengan Cx ialah fungsi yang berkala dalam tempoh 360 darjah. Amplitude pula ialah jarak maksimum yang diukur dari garis keseimbangan. Okey, itulah yang saya dah terangkan tadi. Amplitude, kalau tengok graf kita boleh kira je. Tengok gambar dia dekat berapa nilai dia kat sini. Okey, ataupun kita boleh guna formula ini untuk cari amplitude. Tempoh ini. Okey, ini penerangan basic lah. Okey, apa itu amplitude, apa itu tempoh. Yang kita akan guna kejap lagi lah. Okey, jika diberi fungsi trigonometri ini semua ni, apakah yang akan berlaku kepada bentuk dan kedudukan graf fungsi trigonometri jika nilai pemalar A, B dan C berubah? Apa yang jadi? Kalau A ni berubah, B berubah, C berubah. Okey, kalau A berubah, nilai maksimum dan minimum akan berubah. Kalau B berubah, graf tu akan termampat atau mengembang. Okey, maksudnya graf tu mungkin boleh jadi makin kurus ataupun dia boleh jadi makin gemuk. Itulah maksud dia. Okey, apabila C berubah, C berubah, dia akan beranjak secara menegak ke atas atau ke bawah. Okey, nilai A mempengaruhi amplitude, B mempengaruhi tempo dan C mempengaruhi kedudukan graf. Okey, jadi kalau kita tengok graf, kita boleh bentuk fungsi trigonometri dia.
Kita tengok lagi penerangan dia lebih terperinci. Okey, bagi sin dan juga cos apabila nilai A berubah. Okey, apabila nilai A berubah, nilai maksimum dan nilai berubah. So, amplitude fungsi itu adalah A, saya dah terangkan tadi. Untuk tangent, okey, lengkung graf berubah tapi dia tiada amplitude. Untuk tangent tiada amplitude sebab kita tak ada nilai maksimum, tak ada nilai minimum. So, dia tak ada amplitude. Okey, ni bila nilai B berubah. Okey, nilai B yang ini bila yang kat sini, yang dekat dengan X ni. Okey, bila nilai B berubah, tempoh fungsi berubah. Okey, apabila nilai B bertambah, graf kelihatan mampat secara mengufuk. Okey, tempoh fungsi semakin berkurang. Okey, tempoh fungsi sinus dan kosinus. Formula dia nak cari tempoh, kita guna ini 360 bahagi B. B itu tempoh. 360 bahagi B sama dengan tempoh. Untuk tangent pula kita guna 180. Okey, beza tu ingat Untuk kosinus dan sinus kita guna ini untuk cari tempoh. Tangent 180 bahagi B. Okey. Dan bila nilai C berubah, kedudukan graf bila C lebih besar pada kosong, okey, graf bergerak ke atas. Spasi X, dia akan naik ke atas. Kalau C lebih kecil pada kosong, dia akan bergerak ke bawah spasi X. Okey, nanti kita tengok contoh. Okey, rajah di sebelah menunjukkan graf fungsi. Ini Y sama dengan sin X. Ini basic lah ni. Okey, ini basic Y sama dengan sin X. Bagi 0 hingga 360. Ini satu kitaran lengkap lah untuk graf sin. Okey, lakar setiap fungsi trigonometri berikut pada paksi yang sama. A, Y sama dengan 2 sin X. Okey, 2 sin X. Okey, 2 sin X. Ini bermaksud 2 ini adalah A. Okey, B 1, C 0. Okey, bermaksudnya hanya A yang berubah. A adalah amplitude. Kita tengok apa jadi. Okay, bila amplitude berubah 2, so nilai maksimum dia akan jadi 2. Minimum dia pun akan jadi 2. So, dia akan jadi semakin panjang gini lah. Tapi dia punya tempoh sama, 360. Okay, 0 hingga 360. Okay. So, dia punya amplitude je, dia akan jadi lebih tinggi. Ni amplitude di sini. Okay, dia akan jadi lebih tinggi. Faham Okay, so gambar yang baru ni yang inilah yang lebih besar ni, yang warna biru ni. Okay, kalau B pula kita tengok B. Sin sama dengan 2X. Okay, A1 tak berubah, yang ini adalah B. Okay, B yang berubah, B di 2X. So, macam mana kita nak lukis graf dia? Okay, bila B sama dengan 2, so kita nak cari tempoh dia berapa? Okay, tempoh B2, okay, bila B sama dengan 2, so tempoh dia 360 bahagi 2. Ini formula tadi tu lah yang kita nak kira tadi. Nak cari B tu berapa? Bukan nak cari B, nak cari tempoh. Okay, tempoh sama dengan 360 bahagi B. So, 360 bahagi 2 dapat 180. Okay, kita akan jadi ini graf dia. Okay, yang pink ni graf asal. Okay, so yang biru tu putaran lengkap dia akan jadi sini lah. Sampai sini dia. Okay, kalau sampai 360 dia akan jadi satu lagi. Kitaran lengkap. Jadi ada 2 lah. Akan ada 2 kitaran lengkap. Sampai 360. Okay, dia akan jadi semakin kecil. 2 kali ganda. Okay, kitaran lengkap dia 180 lah. So, dia akan jadi yang kosong kat sini lah. Faham Tempoh dia 180. Okay, bila sin sama dengan 2x. Okay, bila C pula, sin x tambah 1. Okay, maksudnya A dia tak berubah, B dia pun tak berubah, maksudnya bentuk yang sama tapi C dia berubah. Okay, C tambah 1 bermaksud dia akan bergerak ke atas. Okay, saya padam sekejap yang tadi punya ni. Tiap confuse. Okay, kalau awak tengok, bila C tambah 1 ini yang asal. So, bila ada tambah 1, dia akan bergerak 1 ke atas. Kosong tu akan jadi 1. Yang lain semua akan naik 1. Untuk dia akan jadi macam ni. Okay, faham
Okey, dan D pula bila Y sama dengan 2 sin 2X. Okey, maksudnya amplitude dia akan jadi 2. Ini A. Tempoh dia pula sama macam ni akan jadi 180. Okey, so macam mana dia punya graf dia? Okey, dia akan jadi semakin panjang dan semakin rapat lah. Okey, dia akan jadi ada 2 kitaran lengkap. Okey, nampak ada 2 kitaran lengkap. Okey, ini yang pertama, so ini yang kedua. Okey, amplitude dia 2. Sebab sini 2, so sini pun 2. 2, 2, 2. Okey, dia semakin mampat. Okey, itu cara lakar lah. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Okey, lakar setiap fungsi trigonometri berikut. Okey, 0 hingga 360. Dia bagi Y sama dengan 2 cos X tambah 1. Okey, bermaksud 2 ni bermaksud nilai maksimum dia tu dah berubah jadi 2. Okey, tempoh tetap sama 360 darjah. Tambah 1, so dia akan naik 1. Lepas kita dah tukar 2, dia akan naik 1. Okey, so gambar dia akan jadi macam ni lah. Okey. Asalnya, dia 2 ni kan 2, 90, 270, 360. So, kita nak anjakkan dia 1 ke atas sebab dia tambah 1. So, dia akan jadi kat sini lah. Y dia akan sama dengan 3 lah. Okey. Faham Ini dah siap pindah lah ni. Okey, kita dah siap pindahkan dia. Okey, untuk tangent pula. Okey. Tangent, amplitude tak ada untuk tangent. Okey, dia punya tempoh tengok dah berubah dan dia bergerak 1 ke bawah. So, macam mana kita nak buat? Kita tengok B dia macam nak kira B. Okey, B sama dengan 0.5. So, tempoh untuk tangent ialah 180. So, 180 bahagi 0.5, kita akan dapat 360 darjah. Okey, kita kena buat graf 360 darjah. Okey, asalnya dia kosong. Kan, graf asal dia kosong, 90, tapi dia dah turun ke bawah. Okey, dia dah turun ke bawah. Okey, kalau ini sampai 90 lah sebab kita dah besarkan dia. So, jadi yang akan jadi infinity ialah dekat 180. Okey, so ini dia follow lah ikut tempoh yang baru. Okey, so ini adalah bentuk yang barulah. Okey, boleh ke? Kita tengok latihkan diri. Okey, latihkan diri. Tentukan 6.2b. Tentukan amplitude dan tempoh bagi setiap fungsi berikut. Okey, ini senang aja. Kalau A, amplitude dia sama dengan 4. Okey, kalau 1 macam ni, tempoh ketara lengkap untuk sin ialah 360 darjah. Okey, untuk B, amplitude dia 3. Okey, sin 2x. Okey, selepas sin 2x, kita nak cari B dia berapa? Okey, kalau kita tahu tempoh sama dengan 360 bahagi 2. Okey, B dia 2 kan? 360 bahagi 2. So, kita akan dapat, dia bukan B ini adalah tempoh dia. Tempoh. Bukan B tempoh. So, ini akan dapat 180 darjah. Untuk C, amplitude dia 2. Okey, tempoh dia sama dengan, sebab dia nak amplitude dengan tempoh je kan. So, sama dengan 360 bahagi 3. So, akan dapat 120. Kalau D, amplitude dia 1. Okey, tempoh dia sebab T Saya ringkaskan je tempoh dia sama dengan 360 bahagi 4. So, awak akan dapat 90 darjah. Untuk E, amplitude dia 4. Okey, tempoh dia pula 360 sebab dia cos 360 bahagi 2. So, akan dapat 180 darjah. Okey, untuk F, amplitude dia 3 dan tempoh dia adalah 360 bahagi 3. So, awak akan dapat
120. Okey, untuk G pula. Untuk G, amplitude dia adalah 1/3. Oh, salah. Tiada. Kenapa tiada? Sebab dia adalah tangent. Tangent tiada amplitude. Okey, dan tempoh dia pula 3 sama dengan 360 bahagi dengan, bukan salah. Bukan 360. Sebab dia adalah tangent. Okey, kalau tangent dia adalah 180 bahagi dengan B. B adalah 3. So, awak akan dapat jawapannya adalah 60. Okey, H pun amplitude dia tiada. Okey, tempoh dia pula 180 bahagi dengan 1/3. So, awak akan dapat berapa? 180 bagi 1/3 sama dengan 180 darab 3. So, akan dapat 540 darjah. Okey, dan last sekali I. Okey, masih lagi tangent. So, amplitude dia tiada. Okey, tempoh dia pula 180 bahagi 2. So, dapat 90. Okey, simple. Itu je cara nak cari amplitude dan juga tempoh. Okey, kita tengok yang seterusnya, latih kendari 6.2b. Okey, raja di sebelah menunjukkan graf fungsi y cos x bagi kosong. X tu ada antara 0 hingga 360 darjah. Okey, satu kitaran lengkap untuk y cos x. Okey, lakukan setiap fungsi trigonometri berikut pada paksi yang sama. Okey, pada paksi yang sama kita nak lukis y sama dengan 1/2 cos x. Okey, yang berubah dekat sini adalah nilai a. 1/2, maksudnya dia akan jadi semakin kecil. Okey, so macam mana nak lukis? Okey, dia akan jadi semakin kecil separuh lah. Ini adalah 0.5 lah. Separuh. Okey, dia punya tempoh tetap sama, cuma nilai minimum dan maksimum dia pun sahaja yang berubah. Okey, ini 0.5. Okey, itu adalah untuk A. Kalau untuk B, tempoh. Okey, B dia yang berubah ni, tempoh dia yang berubah. So, jadi kita kena kira lah. Berapakah tempoh dia? 360 bahagi dengan bagi dengan 1/2. So, akan dapat 720 darjah. Oh. Okey, sebab dia nak sampai 360 je. So, dia akan jadi macam ni lah. Makin besar. Okey, dia akan 2 kali ganda naik lah. Dia akan naik 2 kali ganda. Sebab ini dia bagi 2, so dia akan jadi 2 kali ganda. Tempoh dia akan besar 2 kali ganda. So, kalau 90 akan jadi 180. Okey, kalau yang kat sini 270, dia akan jadi 2 kali ganda dia lah. Okey, sebelah ni tak sampai sebab dia punya graf sampai 360 je. So, kita hanya buat separuh yang sampai saja 360. So, sini je lah yang kita dapat. Okey. Dan C pula, okey, cos X AB tak berubah, dia hanya bergerak sahaja. So, bergerak negatif 2, maksudnya bergerak 2 ke bawah. Okey, ini yang asal, so dia bergerak 2, 1, 2. Okey, ini 1, ini 2. So, ini adalah gambar yang baru. Okey, itu je, simple je. Okey, nombor 3, raja di sebelah menunjukkan fungsi graf Y sama dengan tan X. Okey, lakukan setiap fungsi trigonometri berikut pada paksi yang sama. Okey, tan 2x. Bila tan 2x bermaksud dia punya tempoh semakin kecil lah. 180 bahagi 2 akan dapat 90. Okey, dia akan jadi semakin kecil. Okey, yang 180 tu akan bergerak ke sini. Okey. Dia akan jadi kecil. So, dia nak sampai 360, so dia akan jadi banyak kali kitaran lah. Sampai 360. Okey. Okey, jadi maksudnya yang akan jadi infinity kat sini adalah 45 dan seterusnya lah. Berapa kat sini ni? Tambah 45, 1, 35. Ini 215 Itu yang akan infinity. So, yang lain semua samalah kita tambahkan.
Okey, yang ini pula tan X tak berubah, tempoh dia tak berubah. Tambah 2 maksudnya dia akan bergerak 2 ke atas. Okey, so maksudnya daripada kosong tu dia akan naik 2 lah. 180 dia pun dia akan berubah kat sini. So ini akan jadi ke bawah. Okey, ini pun akan jadi macam ni. Itulah bentuk dia. Okey, kalau tak faham boleh ulang-ulang lah tengok. Okey, seterusnya. Okey, bagaimana menyelesaikan masalah yang melibatkan graf fungsi trigonometri. Okey, ni yang dah last lah ni. Okey, penyelesaian masalah. Okey, graf di atas menunjukkan satu kitaran pernafasan lengkap. Kitaran ini terdiri pada proses menarik nafas dan menghembus nafas. Okey, menarik nafas, menghembus nafas. Kitaran ini berlaku setiap 5 saat. Laju aliran udara adalah positif apabila kita menarik nafas dan negatif apabila kita menghembus nafas. Okey, tarik positif, hembus negatif. Laju ini diukur dalam liter per saat. Okey, ini laju ini laju, ini saat masa. Jika Y mewakili laju aliran udara selepas X saat, nyatakan satu fungsi dalam bentuk Y A sama dengan sin Bx tambah C yang membolehkan aliran udara dalam kitaran pernafasan normal yang ditunjukkan seperti graf di atas. Okey, maksudnya kita nak bentukkan fungsi trigonometri ni. Kita kena cari A apa, B apa, C apa. So, macam mana kita nak cari? Okey, daripada graf kita tahu amplitude dia. Okey, sebab ini dia kosong kat sini kan. Okey, so amplitude dia 0.6. Negatif 0.6. So, kita tahulah 0.6 dia punya A. So, A dia 0.6. Tempoh yang lengkap 5 saat. Tempoh dia 5 saat. So, nak cari B, kita guna 360 bahagi B. So, nak cari B, jadi B sama dengan 360. Tukar tempat je lah. Bahagi 5. Sebab tu dapat 72. B sama dengan 72. Okey, untuk C pula, tiada pergerakan. Dia stay kat sini. So, C sama dengan 0. Jadi, kita dapatlah fungsi dia Y sama dengan 0.6 sin 72X. Ini jawapan dia. Okey, cari A, cari B, cari C, masukkan dalam persamaan. Itu je. Okey, berapakah laju aliran udara dalam liter per saat apabila masa ialah 7? Okey, kita dah tahu dia punya fungsi trigonometri adalah ini. Ini. So, masa 7 saat maksudnya X tu sama dengan 7. So, kita nak cari Y itu berapa bila X sama dengan 7. Masuk je dalam persamaan. 0.6 sin 70 darab 7. So, tekan kalkulator dapatlah Y sama dengan 0.35. Okey. Itu je. Senang je. Okey, kita tengok contoh. Latihan diri. Okey, latihan diri 6.2C. Graf di sebelah menunjukkan kedalaman air yang direkodkan dalam satu limbangan kapal. Okey, jika Y ini adalah Y kedalaman air dalam kaki dan X mewakili bilangan jam. Okey, ini jam. Guna fungsi dalam bentuk Y sama dengan A cos Bx tambah C untuk memodelkan kedalaman air yang ditunjukkan seperti graf tersebut. So, kita kena bentuk fungsi trigonometri dia berdasarkan ini. So, macam mana kita nak cari A? Okey, ini untuk soalan A. Macam mana kita nak cari amplitude dia? So, A dia. Okey, nilai maksimum adalah 12. Okey, kalau macam ni kita tak tahu berapa, kita guna formula yang itu. Nilai maksimum, nak cari amplitude, tolakkan dengan nilai minimum, kita bahagi 2. So, akan dapatlah amplitude dia. So, nilai maksimum dia adalah 12. Tolakkan dengan nilai minimum dia adalah 6. Bahagikan dengan 2. So, akan dapat 6 bahagi 2 sama dengan 3. So, dapatlah nilai A dia 3. Kita nak cari B pula. Okey, tempoh dia yang lengkap inilah graf cos yang lengkap sampai sini sahaja. Okey, satu yang lengkap sampai sini. Maksudnya tempoh dia sama dengan 12. So, kita nak cari B lah. Okey, tempoh dia 360 bahagikan dengan B sama dengan 12. Jadi, B sama dengan 360
bahagi 12. So, awak akan dapat berapa? 360 bahagi 12. 30. So, nilai B adalah 30. Okey, C pula. Dia bergerak. Sepatutnya dia berada dekat sini. Dekat 3 ni graf asal. So, berapa banyak dia gerak? 3, 6, 9. So, C sama dengan 9. Jadi, kita boleh bentukkan dia punya persamaan. So, Y sama dengan A 3 cos B adalah 30 X tambah 9. Okey, itu jawapan dia. Okey, untuk B. Okey, untuk B, jam ke berapakah kedudukan air paling dalam? So, paling dalam kita tahu dalam ni 12 kaki. So, pada jam 0, pada jam 12 dan juga pada jam yang ke-24. Itu je, tak ada jalan kerja pun. Baca daripada graf. Okey, simple. Selesai soalan pertama. Soalan yang kedua. Okey, raja di sebelah menunjukkan pandangan atas sebuah rumah api. Lampu isyarat rumah api menghantar sinar cahaya seperti dalam raja. Apabila lampu isyarat berputar, sinar cahaya bergerak di sepanjang pantai pada sudut X. Okey, ini tak bagi graf, dia hanya bagi bentuk ini. So, tulis satu fungsi bagi jarak S. Okey, so macam mana nak cari? Kalau kita tengok di sini, kalau trigonometri kita boleh guna inilah. Kalau X ini dia bagi S, dia dah bagi ini. Okey, S, nak S jarak kan dengan ini. So, ini adalah opposite. Ini adalah adjacent. So, kita boleh bagi apa ni? Opposite dengan adjacent adalah TOA. TOA adalah tangent. Jadi, tangent X sama dengan S per 500. So, dia nak fungsi bagi jarak S. So, S kena jadi perkara rumus lah. Oleh sebab itu, S sama dengan 500 bawa naik atas. 500 tangent X. Selesai jawapan untuk A. Inilah fungsi dia. S sama dengan 500 tan X. Okey, B. Nyatakan amplitude dan tempoh fungsi itu. Okey, untuk tangent amplitude tiada. Okey, tiada amplitude. Okey, tempoh pula. Okey, sebab dia X sahaja, tak ada apa-apa nilai. So, kalau tangent, tempohnya adalah 180 darjah. So, itu je jawapan dia. Simple. Okey. Dan last sekali, yang ketiga. Okey, graf di sebelah menggambarkan aras air yang direkodkan di sebuah pelabuhan. Okey, diberi Y mewakili aras air dalam meter. Okey, ini dalam meter. Dan X mewakili masa dalam jam. Yang ini dalam jam. Okey, nyatakan fungsi trigonometri bagi graf tersebut dalam bentuk Y sama dengan A sin BX tambah C. So, kita kena cari macam tadilah. Mula-mula kita cari A dulu. A ialah amplitude sebab ia dah bergerak ni. So, kita gunakan A sama dengan nilai maksimum tolakkan dengan nilai minimum bahagikan dengan 2. So, awak akan dapat maksimum dia 4. 4 tolakkan dengan 1.8 bahagi 2. So, awak akan dapat jawapan dia berapa 4.8 tolak, salah. 4 tolak 1.8 bahagi 2. So, 1.1. A 1.1. Kita nak cari B pula, tempoh. Okey, nak cari B tempoh, kita tahu lengkap dia dari sini sampai sini. So, lengkap dia adalah 24. Tempoh dia 24. Jadi, B sama dengan 360 bahagikan dengan 24. So, berapa dapat B? Awak akan dapat 15.
Okey, C pula. Kita nak cari C. Asalnya dia adalah 1.1. So, sekarang berapakah kat sini? Macam mana nak cari? 1.8 ni kita kena tambah 1.1 lah. Nak tahu jarak dia berapa. Okey, 1.1 dah tambah lagi. So, dia akan jadi 1.8 tambah 1.1 akan jadi 2.9. Dia bergerak sebanyak 2.9 kali. Okey. Kena kira tak nampak. So, kita tambah je lah. 1.8 tambah 1.1 awak akan dapat 2.9. Jadi, dia dapatlah fungsi dia. Fungsi dia adalah Y sama dengan A dia adalah 1.1. Sin B-nya adalah 15X tambahkan dengan 2.9. So, ini adalah dia punya fungsi trigonometri. Selesai. So, kita dah habis bab 6. Okey, jadi kerja awak pula adalah ini. Okey, buat buku kerja muka surat 134 hingga 142. Cuba siapkan dalam cuti hujung minggu ni, siapkan hari Isnin. Saya harap saya punya internet tak ada masalah. Saya harap kucing saya tak buat masalah lah. Internet dah baiki, dia kacau lagi. Asyik putus sahaja. Okey, so saya harap hari ni kita boleh bincang jawapan. So, kena buat lah. Okey, 134 hingga 142. Tak faham, boleh PM saya. Okey. Okey, jangan lupa isi kehadiran dekat link saya bagi nanti. Okey. Okey, terima kasih yang join kelas saya. Okey, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Jumpa lagi.